Kesadaran awal nasionalisme tercetus melalui langkah British membendung ide gerakan Islam dari Timur Tengah. Selain itu, melalui kebangkitan Islam. Seterusnya, tercetus melalui penentangan Tok Canggut. Di samping itu, tercetus melalui Empire Uthmaniyah. Seterusnya, tercetus melalui Akbar dan Macalah. Berikutnya, melalui cerita Tekukur. Akhir sekali, tercetus melalui kesadaran nasionalisme Melayu. Langkah British membendung ide gerakan Islam dari Timur Tengah. British memperkenalkan enakmen Undang-Undang Islam 1904 untuk memastikan sesiapa yang mencetak atau mengedar tulisan berkaitan agama dan politik Islam tanpa izin Sultan boleh dipenjara. Selain itu, menubuhkan dua badan penyiasat, yaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik untuk mengawal gerakan Islamiyah. Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamisme. Penentangan Tok Canggut hasil kesadaran politik bangsa yang menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Seterusnya, gerakan ini melibatkan penduduk Pasir Putih Kelantan untuk mempertahankan agama Islam dan hak penduduk. Gerakan ini berlaku ketika pergolakan politik di Eropa. Peristiwa penentangan Tok Canggut merupakan rentetan kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah Barat yang menakluk negara Islam. Tok Canggut dipengaruhi oleh penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropa. Penentangan ini kemudiannya dikaitkan dengan cukai dan sikap membenci British. Empire Uthmaniyah. Pada 11 November 1914, Uthmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru orang Islam yang ditindas penjajah Barat agar bangkit bersama-sama Uthmaniyah. Fatwa tersebut mendapat perhatian kaum muda di tanah Melayu melalui Akbar. British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Uthmaniyah. Pemimpin negara Melayu menyokong Khalifah Uthmaniyah yang dianggap pelindung umat Islam atau penaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah. Strategi lain digunakan setelah penentangan bersenjata Tok Canggut gagal, yaitu menggunakan Akbar dan Macalah. Kesadaran politik tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, karena undang-undang British menghalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan penulisan. Undang-undang mengawal kebebasan bersuara, penerbitan, berpersatuan dan kegiatan yang mengancam kedudukan British menyebabkan kesadaran kebangsaan tidak meluas dalam Akbar sebelum Perang Dunia Kedua. Cerita Tekukur tersiar dalam Akbar Melayu seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan Pengaso 1920. Cerita Tekukur merupakan pernyataan politik kemerdekaan yang disampaikan secara berselindung di sebalik kuaca dan pelaku hayuan disebabkan adanya undang-undang pemerintah yang mengongkong penerbitan Akbar. Terdapat rujukan jelas pada Tekukur nomor 1874 dan Tekukur nomor 199, yaitu tarik penting negeri Melayu dikuasai British. Tekukur menangisi nasibnya yang bebas dalam negeri merdeka, kini terkurung dalam sangkar emas yang kehilangan kemerdekaan. Kesadaran nasionalisme Melayu lahir dari kesadaran semangat cinta akan negara sebagai asas gerakan menyeluruh selepas Perang Dunia Kedua untuk perjuangan kemerdekaan. Perang Dunia berpunca dari perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropa yang membawa persaingan antara imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah persaingan kuasa imperialis, selain itu, pakatan ketenteraan, dan krisis rantau Balkan. Perkembangan revolusi perindustrian menyebabkan imperialis Eropa
bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum, biji timah, serta pasaran hasil industri. Hal ini membawa permusuhan antara imperialis di Eropa seperti Prancis dan Jerman. Permusuhan membawa kepada pembentukan kuasa tengah dan pakatan bertiga, menyebabkan ketidakstabilan politik. Mereka bersaing mendapatkan jajahan, serta bersaing menghasilkan senjata modern, dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Krisis akibat permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia mengasut rakyat Austria berketurunan Serbia supaya berjuang membebaskan diri daripada Austria-Hungary. Kemuncak krisis berlaku setelah pembunuhan Archduke Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungary, dan istrinya Sophie oleh pemuda Serbia. Hal ini menjadi sebab Eropa terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Peristiwa Perang Dunia Pertama. Pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama yaitu Pakatan Kuasa Tengah yang dianggotai oleh Jerman, Austria-Hungary, dan disertai Bulgaria dan Uthmania. Pakatan bertiga dianggotai oleh Britain, Prancis, dan Rusia, dan disokong oleh Serbia, Italia, dan Romania. Pada 28 Julai 1914, Austria-Hungary dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Pada 30 Julai 1914, Rusia memberi bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Pada 1 Agustus 1914, Jerman mengisytihar perang terhadap Rusia. Pada 3 Agustus 1914, Jerman menyerang Prancis karena menyebelahi Rusia. Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Pada 4 Agustus 1914, Britain menyertai Rusia dan Prancis menyerang Jerman yang menceroboh Belgium. Pada Oktober 1914, Uthmania menyertai perang dengan memihak kepada kuasa tengah. Pada Mac 1915, Italia menyertai Prancis, Britain, dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Pada April 1917, Amerika Syarikat menyertai perang dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Berakhir Perang Dunia Pertama. Penglibatan Amerika Syarikat membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada 1918. Jerman terpaksa menandatangani gencatan senjata. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai memberi kesan kepada negara Eropa. Amerika Syarikat pula diiktiraf sebagai kuasa besar dunia. Antara persidangan tersebut ialah Persidangan Damai Paris yang diadakan pada 18 Januari 1919. Tujuan persidangan tersebut diadakan ialah untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang dan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropa. Hasil daripada persidangan tersebut ialah melahirkan Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson yang dicadangkan oleh Presiden Amerika Syarikat yang mengandungi dua prinsip utama, yaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Selain itu, Perjanjian Versailles yang diadakan pada 28 Jun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki untuk bertanggung jawab terhadap kemusnahan akibat perang. Selain itu, membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Seterusnya, mengehatkan saiz angkatan tentera. Di samping itu, menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Perjanjian Versailles juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Antara kesan Perang Dunia Pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Di Jerman, Republik Jerman didirikan apabila Kaiser Wilhelm II terpaksa turun takhta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Di Austria-Hungary, dinasti Habsburg
berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Di Rusia, revolusi di Rusia menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah Vladimir Lenin. Di Empire Uthmania, Khalifah Sultan Mehmed IV digulingkan dan kerajaan berubah menjadi kerajaan republik di bawah pimpinan Mustafa Atatürk. Selain itu, kemunculan negara baru, keruntuhan Empire Austria-Hungary melahirkan negara baru, seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia, dan Yugoslavia. Perpecahan Empire Rusia melahirkan Poland, Estonia, Latvia, dan Lithuania. Perpecahan Empire Uthmania melahirkan Lebanon, Syria, dan Irak. Seterusnya, kesan terhadap negara kita. Bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, Raja-Raja Melayu diminta menandatangani pengisytiharan perang yang menyokong setia terhadap British. Undang-undang berkaitan dengan perang diluluskan oleh British seperti memperuntukkan kuasa pesuruhjaya tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan perlu. Undang-undang berkaitan dengan perang yang diluluskan ialah to vest in High Commissioner exceptional power in time of public. Selain itu, the Trading with Enemy Enactment 1914. Seterusnya, the Naval and Military News Emergency Enactment 1914. British memanipulasi ekonomi tanah Melayu seperti wang hasil timah dan getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Lokasi berlakunya medan pertempuran ini ialah di Eropa dan Asia Pasifik. Di Eropa melibatkan negara Eropa dan Utara Afrika, manakala di Asia Pasifik melibatkan tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Pihak yang terlibat ialah dua pakatan, yaitu kuasa paksi yang terdiri daripada negara Jerman, Itali, dan Jepun, manakala kuasa bersekutu terdiri daripada negara Britain, Amerika Syarikat, Prancis, dan Rusia. Faktor-faktor yang menyebabkan Perang Dunia Kedua di Eropa ialah kemunculan ideologi baru. Selain itu, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Seterusnya, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Berlakunya kemunculan ideologi baru ialah bagi mengatasi masalah kemelesetan ekonomi, penduduk Itali dan Jerman mengadakan parti politik radikal, yaitu fasisme Itali dan Nazisme Jerman. Gerakan fasisme Itali merupakan di bawah pimpinan Benito Mussolini dan beliau berjaya menguasai kerajaan Itali pada tahun 1922. Fasisme memberi keutamaan negara melebihi kepentingan individu dan mempercayai nasionalisme melampau, termasuk perang untuk meningkatkan imej negara. Bagi memulihkan imej Itali, mereka meluaskan jajahan mereka seperti menguasai Habsya yang sekarang dikenali sebagai Ethiopia dan Albania. Gerakan Nazisme Jerman merupakan di bawah pimpinan Adolf Hitler, dan Parti Nazi berjaya membentuk kerajaan Jerman pada tahun 1933. Parti Nazi mengagungkan nasionalisme Jerman. Beliau berusaha memulihkan Jerman dengan mengetepikan Perjanjian Versailles. Selain itu, membina angkatan tentera semula. Seterusnya, beliau menduduki Rhineland semula, yaitu wilayah yang hilang semasa Perjanjian Versailles. Ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Negara Jerman tidak berpuas hati karena perjanjian tersebut
dianggap tidak adil. Selain itu, menjejaskan kedaulatan negaranya. Seterusnya, menyebabkan negara Jerman kehilangan tanah jajahan. Di samping itu, negara Jerman juga perlu membayar pampasan perang tinggi, menyebabkan kemelesetan ekonomi dan inflasi. Berikutnya, negara Italia yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama tidak berpuas hati terhadap perjanjian itu karena tidak diberi tanah jajahan baru seperti yang diperoleh Prancis dan Poland. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa berfungsi sebagai badan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama. Namun, Liga Bangsa-Bangsa gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Ini menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan meletusnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di Eropa berlaku karena serangan Jerman terhadap Poland. Selain itu, penaklukan Jerman terhadap Eropa Barat. Seterusnya, pengeboman Britain. Berikutnya, penyertaan Italia dalam perang di Eropa. Serangan Jerman terhadap Poland berlaku pada September 1939. Jerman yang menyerang Poland menyebabkan Britain mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Penaklukan Jerman terhadap Eropa Barat. Jerman memulakan serangan Blitzkrieg, yaitu serangan kilat. Kapal terbang mengebom sasaran, kemudian diikuti kereta kebal dan tentara bermotosikal. Wilayah yang berjaya ditawan ialah negara Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg, dan Perancis. Pengeboman Britain berlaku pada September 1940 sehingga Juni 1941. Negara Jerman menyerang Britain melalui udara dan laut. Jerman memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian pertahanan Britain yang menjejaskan ekonomi Britain. Penyertaan Italia dalam perang di Eropa. Pada Juni 1940, Italia yang merupakan sekutu Jerman mengisytihar perang terhadap Britain dan Prancis. Italia menyerang Prancis melalui arah selatan, manakala Jerman menyerang Prancis dari arah utara. Serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah menguasai Eropa Barat, Jerman melancarkan operasi Barbarossa, yaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia yang merupakan empire terbesar di Eropa untuk mencapai cita-citanya untuk menguasai seluruh Eropa. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia yaitu Leningrad, Moskow, dan Stalingrad. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Faktor-faktor kejayaan kuasa bersekutu dalam Perang Dunia Kedua di Eropa ialah kerjasama antara kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan. Kerjasama kuasa besar. Pertemuan untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt, Perdana Menteri Britain Winston Churchill, dan Presiden Rusia Joseph Stalin. Dalam peperangan, mereka bekerja sama dalam ketenteraan darat, laut, dan udara yang beroperasi di bawah pimpinan Amerika Serikat. Keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi dalam membuat keputusan mengakibatkan kegagalan dalam menawan Rusia. Kuasa bersekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat unggul dalam perancangan ketenteraan, terutama semasa operasi pendaratan tentara bersekutu di Normandy, Prancis. Faktor-faktor kegagalan Jerman dalam operasi menawan Rusia. Tempo perang yang lama menyebabkan Jerman kehabisan peluru, minyak, dan makanan yang melemahkan semangat tenteranya. Selain itu, ramai tentara Jerman terkorban akibat melewati 2 musim sejuk di Rusia.
walaupun pada mulanya serangan itu berjalan dengan lancar. Berikutnya, Jenderal Jerman Friedrich von Paulus ingkar perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan mengaku kalah dengan Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Kejayaan operasi pendaratan tentara bersekutu melalui operasi Côte d'Ivoire. Tentara bersekutu berjaya membuat pendaratan di Normandy, Prancis pada Juni 1944. Selain itu, tentara bersekutu berjaya memperdaya tentara Jerman dengan menyebarkan maklumat meyakinkan Jerman bahwa pendaratan bersekutu akan berlaku di Calais bukannya Normandy. Seterusnya, tentara bersekutu memasuki Jerman dari arah barat, manakala tentara Rusia menyerang Jerman di bagian timur. Kematian Hitler pada April 1945 menyebabkan Jerman menandatangani perjanjian menyerah kalah dan menamatkan perang yang berlangsung 6 tahun di Eropa. Kejayaan dalam perang di Eropa membolehkan tentara bersekutu memberikan perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kemarahan tentara Jepun. Perang Pasifik berlaku pada tahun 1941 sehingga tahun 1945. Lokasi berlakunya Perang Pasifik ialah di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia, dan Kepulauan Asia Tenggara. Punca berlakunya Perang Pasifik ialah kemunculan Jepun sebagai kuasa tentara di Asia yang menjalankan imperialisme. Faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ialah dasar perluasan kuasa Jepun, selain itu, sekatan ekonomi terhadap Jepun, seterusnya, rancangan penaklukan wilayah di selatan, berikutnya, serangan Jepun. Dasar perluasan kuasa Jepun. Pembaruan Meiji membawa pemodernan Jepun sebagai kuasa industri dan memiliki tentara setaraf barat. Dari aspek keperluan perindustrian, pada akhir abad ke-19, Jepun muncul sebagai kuasa industri, berusaha kurang bergantung kepada barat untuk mendapatkan bahan mentah. Jepun memerlukan wilayah yang dapat membekalkan bahan mentah dan membuat pasaran. Dari aspek pengaruh golongan tentara, pada abad ke-20, tentara Jepun merupakan negara paling modern di Asia. Mereka semakin agresif bila tentara menguasai politik pada tahun 1932. Tentara berpendapat masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya bahan mentah atau sebagai pasaran. Pada Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengheret Jepun dalam perang. Orde Baru Asia. Di bawah pengaruh tentara, matlamat dasar Jepun digunakan untuk mengembangkan kuasa, kebebasan ekonomi, dan menentang imperialisme barat. Jepun mewujudkan Orde Baru di Asia Timur, yaitu Jepun, Korea, China, dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Kemudian, Orde dikembangkan di Asia. Orde Baru bermaksud rancangan Jepun untuk menyingkirkan imperialis barat di Asia dan menghancurkan perkongsian kuasa serta kekayaan lebih adil dalam kalangan negara di Asia. Sekatan ekonomi terhadap Jepun. Sekatan ekonomi ialah tindakan menghentikan perdagangan atau membekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai British dan Amerika. Selepas menguasai Korea, Manchuria, dan China, Jepun menguasai kawasan strategik Laut China Selatan, termasuk Pulau Hainan dan Indochina. Tindakan itu mendapat reaksi bersekutu, yaitu Amerika Serikat, British, dan Belanda yang mengenakan sekatan ekonomi bagi menghalang Jepun memperoleh bahan mentah untuk industri dan operasi perang. Rancangan penaklukan wilayah di selatan. Untuk keluar daripada sekatan ekonomi bersekutu,
Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan Asia Tenggara yang kaya dengan biji timah, getah, bauksit, dan petroleum. Dari aspek ketenteraan, Pakatan Kuasa Paksi membolehkan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Pakatan Tiga Negara. Pada tahun 1940, Jepun menandatangani perjanjian Pakatan Tiga Negara dengan Jerman dan Italia, menjadikan Jepun terikat dengan kuasa paksi. Serangan Jepun. Hasrat Jepun untuk membentuk pemerintahan baru di Asia Pasifik mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menamatkan sekatan ekonomi terhadap Jepun gagal. Pemerintah tentara Jepun mengarahkan serangan serentak terhadap Asia Pasifik pada Desember 1941. Serangan Jepun yang pertama bermula di Tanah Melayu. Selain itu, serangan ke atas Pearl Harbor. Serangan di pangkalan tentara laut Amerika Syarikat di Pasifik bertujuan melumpuhkan tentara laut Amerika Syarikat di Pasifik karena menjadi penghalang kepada perluasan kuasa Jepun. Berikutnya, serangan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain, dan Belanda seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam, dan Pulau Wake. Serangan itu membawa Amerika Syarikat terlibat dalam perang di Asia Pasifik apabila Amerika Syarikat mengisytihar perang terhadap Jepun. Kejayaan Jepun dengan strategi berkesan dan penguasaan dari segi serangan melalui laut, darat, dan udara, Jepun berjaya membentuk empayar luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Kesan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik menyebabkan 75 juta nyawa terkorban. Selain itu, kemusnahan harta benda. Berikutnya, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman, dan kemiskinan. Garis masa bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Pada 8 Desember 1941, pendaratan Jepun di Kelantan. Pada hari yang sama, Jepun menyerang Pearl Harbor. Pada 10 Desember 1941, Jepun mendarat di Pulau Guam. Pada 16 Desember 1941, Jepun menguasai Miri. Pada 22 Desember 1941, pendaratan pertama Jepun di Filipina. Pada 23 Desember 1941, Pulau Wake jatuh selepas serangan kedua Jepun. Pada 25 Desember 1941, Hong Kong menyerah kalah. Pada 2 Januari 1942, Manila dikalahkan. Pada hari yang sama, Jepun mulai menakluk Burma. Pada 19 Januari 1942, Jepun menguasai Sandakan. Pada 15 Februari 1942, Singapura dikalahkan. Pada 19 Februari 1942, Jepun mengebom Darwin. Pada 27 Februari 1942, pertempuran di Laut Jawa, Jepun mengalahkan tentara bersekutu. Pada 28 Februari 1942, Jepun menyerang Jawa.